Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita. Tapi kali ini dalam tema yang baru iaitu sains hayat ya. Untuk unit ketiga dalam buku teks mikroorganisma di bawah tajuk mikroorganisma ialah benda hidup dan ini adalah bahagian yang pertama. Baiklah. Ya, bagi topik ini apa yang kita perlu pelajari? Ada 3 perkara yang kita perlu tahu iaitu yang pertama, mikroorganisma ialah benda hidup. Yang kedua, mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma yang berbahaya. Dan yang ketiga, hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma. Jadi anak-anak, pada kali ini kita fokuskan dulu tentang mikroorganisma ialah benda hidup. Objektif pembelajaran di bawah mikroorganisma ialah benda hidup ya anak-anak ada 4. Ya. Yang pertama kita akan bincangkan apa maksud mikroorganisma. Yang kedua kita akan tahu pelajari berapa jenis mikroorganisma dan apa dia. Yang ketiga kita akan bincangkan proses hidup mikroorganisma. Dan yang keempat kita akan teliti ya apa dia faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dalam video ini, cikgu akan sentuh dua dulu, iaitu definisi mikroorganisma serta jenis mikroorganisma. Dan yang pertama, jom kita tengok dulu apa dia definisi mikroorganisma. Anak-anak, mikroorganisma datang daripada dua perkataan, iaitu mikro dan juga organisma. Ya. Kita ada dua perkataan dekat situ. Apa maksud mikro? Mikro tu maksudnya seni atau sangat halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Benda yang halus, yang kecil sangat. Okey? Dan apa pula maksud organisma? Organisma itu maksudnya hidupan, benda hidup. Jadi, jika kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, ia akan memberi maksud ya, hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, faham ya? Bila dah faham itu, insya-Allah kita boleh teruskan ya ke slide yang seterusnya. Baik. Anak-anak, bila anak-anak dengar mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar, anak-anak mesti tertanya kan, kalau kita nak tengok juga macam mana ya? Jadi, untuk kita nak tengok mikroorganisma ni, kita perlukan alat. Yang pertama, kita boleh gunakan ya mikroskop cahaya. Ada sesetengah mikroorganisma yang halus tapi tak begitu halus boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Baik. Ada setengah mikroorganisma ya yang terlampau halus. Kita perlukan mikroskop elektron untuk melihatnya. Jadi, anak-anak mungkin tertanya, agak-agak apa yang kita boleh lihat di bawah mikroskop cahaya? Ya, ini contoh gambarnya. Macam tu. Anak-anak mungkin juga boleh nampak yang macam ni. Ada colour pink pula. Ya. Berbeza dengan itu, mikroskop elektron pula menunjukkan gambar yang macam ni. Lebih jelas lagi. Ya. Sebenarnya semua mikroorganisma boleh dilihat dengan mikroskop elektron. Tetapi tidak semua mikroorganisma boleh dilihat dengan mikroskop cahaya. Ya. Jadi, patah balik pada mikroskop cahaya ni, anak-anak mungkin tertanya kenapa yang di atas ni tak ada warna, yang bawahnya ada colour warna merah, pink-pink macam tu. Ya. Anak-anak, sebenarnya kebanyakan mikroorganisma dia bersifat transparansi. Ya, dia bersifat transparent. Jadi, kita susah nak nampak dia sebenarnya. Jadi, untuk memudahkan kita nampak, ya, ahli saintis menciptakan satu kaedah yang dinamakan Gram-Stain. Ya, bakteria ini atau mikroorganisma ini diwarnakan. Barulah ditengok di bawah mikroskop cahaya. Barulah nampak, oh yang kat situ, oh yang begitu bentuknya. Macam tu. Ya, teknik ini dinamakan Gram-Stain.
Ya, jadi inilah yang kita perlu tahu, iaitu untuk melihat mikroorganisma, kita perlu menggunakan mikroskop cahaya, itu yang pertama, dan yang kedua, mikroskop elektron. Faham ya? Sekarang anak nak teka. Boleh tak agaknya ya? Ni soalan ni sebenarnya. Yang mana satu image yang dapat dilihat dari mikroskop elektron? Ya, yang A atau yang B? Ya, cuba anak-anak teka. Tuliskan pada satu kertas dan tunjuk pada saya. Apa jawapan anak? Ya, betul. Mikroskop elektron akan boleh nampak ya image gambar B. Manakala mikroskop cahaya akan dapat melihat image seperti gambar A. Yang ini menggunakan kaedah Gram-Stein ya, yang diwarnakan terlebih dahulu. Bagus, tahniah kalau yang betul ya. Tahniah, pandai anak saya. Baik, sekarang kita teruskan ke objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu mengenali jenis mikroorganisma. Okey anak-anak, jom. Agak-agak ada berapa jenis mikroorganisma yang perlu kita tahu? Ya anak-anak, jom kita tengok ya. Ya, ada 5 jenis mikroorganisma. Yang pertama, alga. Ya, ikut sebutan cikgu ya. Alga. Yang kedua, protozoa. Yang kedua, protozoa. Yang ketiga, fungi. Fungi, bukan fungsi ya. Fungi. Yang keempat, bakteria. Dan yang kelima, virus. Ya. Satu alga, dua protozoa, tiga fungi, empat bakteria, lima virus atau virus. Macam mana nak hafal? Terpulang. Nak hafal terus perkataannya boleh. Nak hafal ikut singkatan pun boleh. Cikgu rekakan satu singkatan ya. A, alga. Kita gunakan ali. Yes. P, pergi. Ya, protozoa. P, protozoa, pergi. F, France. Ya, Perancis. France. Ya. B, bakteria. Kita gantikan dengan bond. Okey, dan V, virus. Kita gantikan dengan voyage. Apa benda ni? Ali P, France. Ya, Ali pergi France. Bon voyage. Bon voyage tu sebenarnya perkataan Perancis ya, yang bermaksud selamat jalan. Jadi awak bayangkan ya, awak berada di airport, awak nampak Ali. Ali nak pergi mana? Ali nak pergi France ya. Bon voyage. Ali pergi France. Bon voyage. Alga, protozoa, fungi, bakteria, virus. Nampak tak? Seronok tak? Awak boleh reka awak punya sendiri ya. Ini sengaja buat suka-suka. Baik anak-anak, mari kita tengok jenis mikroorganisma yang pertama, iaitu alga. Ya, apa ciri alga? Ya, alga bersifat tumbuhan. Bila kita bercakap tentang tumbuhan, kita tahu tumbuhan ada something yang special tak ada pada hidupan lain, iaitu klorofil. Maka alga mampu berfotosintesis kerana dia ada klorofil dan boleh membuat makanan sendiri. Alga ada banyak di mana? Tasik, sungai, kolam dan laut. Contoh alga, spirulina. Ya. Kalau anak nak melukis, anak kena tengok bentuknya dekat-dekat. Dia adalah bentuk bulat yang berdua, tapi panjang berlingkar. Ya, panjang berlingkar macam jalan kereta api. Faham? Anak yang nak kena melukis, ya, tolong lukis besar-besar. Jangan lukis halus-halus, akhirnya kamu tak nampak apa yang kamu lukis. Lukis besar-besar ya. Buat petak tu agak besar dan lukislah dia berlingkar-lingkar. Okey, ini adalah apa? Spirulina. Yang kedua, Spirogyra. Ni anak kena lukis juga. Ya. Bentuknya adalah XXXXX yang berlingkar seolah-olah dia macam dekat badan botol. Faham tak? Jadi anak boleh lukis XXX yang bersambungan hujungnya. Cuba ya lukiskan. Dan yang ketiga adalah phytoplankton.
Fitoplankton ni datang daripada dua perkataan, phyto dan plankton. Ya, kalau ikut bahasa Greek kalau tak silap saya asalnya, phyto tu maksudnya adalah tumbuhan. Plankton tu adalah sesuatu yang bergerak mengikut arus. Dalam hal ini dia mengikut arus air lah. Phytoplankton, tumbuhan yang bergerak mengikut arus air. Ya, ia adalah sejenis alga. Ya, bentuknya bulat-bulat macam pil vitamin kamu. Kalau kamu biasa makan pil vitamin, bentuknya bulat macam tu. Okey. Dan yang keempat adalah alga yang tak ada dalam buku teks kamu tapi saya masukkan. Ya, sebab selain daripada kita nak belajar sains ini untuk mengetahui berkenaan dengan apa yang telah ditetapkan oleh silibus, saya juga nak gunakan anak-anak gunakan madah ini untuk membuka gaya pemikiran anak lebih terbuka, ya, bahawa dunia ini adalah sangat luas. Allah ciptakan luas untuk kita belajar memahami setiap kejadian. Jadi, ya, cikgu akan perkenalkan kepada anak alga bioluminasi pada akhir video ini, ya, sebagai satu hadiah kepada anak-anak. Boleh? Anak-anak, mari kita lihat jenis mikroorganisma yang kedua, iaitu protozoa. Ya, apa dia ciri protozoa? Ya, protozoa hidup di kawasan berair dan lembap. Ya, ia boleh bergerak sendiri. Ya, kebanyakannya boleh bergerak sendiri. Jadi kita lihat ya, protozoa yang pertama yang kamu kena kenal amoeba. Wah, amoeba ni kalau kamu lukis ya, kamu boleh lukis macam tu ataupun macam telur mata kerbau. Telur awak kalau nak goreng telur kan dekat atas kuali yang leper kan. Awak pecahkan telur tu awak nampak kan? Bentuk dia tak sekata macam tu. Awak boleh lukis macam tu, macam cute kan? Amoeba ya. Yang kedua, paramecium. Paramecium ni kalau kamu tengok bentuknya macam tapak kasut. Betul ke tidak? Okey. Dan yang ketiga, ni saya nak perkenalkan Chlamydomonas. Kenapa saya nak perkenalkan Chlamydomonas ni? Ya. Kerana saya nak tunjukkan apa yang dia ada yang boleh menyebabkan dia bergerak. Okey. Kalau amoeba tadi bergerak dengan cara yang sangat special ya. Cara yang macam mana? Saya akan tunjukkan selepas ini ya. Cuma untuk paramecium dia ada cilia. Untuk Chlamydomonas dia ada flagella lah. Ya, cilia tu kamu tak nampakkan dengan jelas. Tak apa, cikgu dah sediakan gambar yang lebih baik. Baik anak-anak, dalam gambar rajah ini cikgu ingin menceritakan kepada kamu bagaimana protozoa bergerak. Contoh yang cikgu gunakan yang pertama adalah Euglena. Ya, Euglena ni bergerak kerana dia mempunyai flagella yang sama macam Chlamydomonas kita tadi. Ya, jadi bila flagella itu bergerak, Euglena akan bergerak mengikut arah ke arah kanan. Nampak tak? Ya, anak panah yang ditunjukkan tu. Dan contoh yang kedua kita adalah cikgu pilih paramecium. Paramecium tadi kita ada cilia. Betul tak cikgu dah cakap tadi? Cilia ni adalah satu orang kata macam benda halus yang terlempai-lempai. Ya, bergeraknya mengikut bulatan, ke arah bulatan. Jadi, ia menyebabkan paramecium kita bergerak ke arah kiri. Nampak tak anak-anak? Cikgu tahu benda ni tak ada dalam buku teks tapi sengaja cikgu kongsikan. Kerana cikgu tahu anak cikgu ni. Ya, cikgu dah kenal dah. Bila cakap tentang sesuatu, kamu akan nak tanya sesuatu yang lain. Dan kamu nak bayangkan tu, otak kamu akan tertanya-tanya banyak. Jadi cikgu cuba untuk menjawabnya tanpa membuatkan pemikiran awak terlalu kompleks atau complicated. It's simple, okay? Ini just pengetahuan saja. Okay. Ya, anak-anak mungkin tanya tadi pasal amoeba bergerak macam mana? Amoeba bergerak menggunakan dia punya pseudopodia. Pseudopodia ni adalah apa? Kaki palsu. Ya, dia macam hulurkan tubuh dia tu, nanti dia bergerak macam tu. Ya, cikgu dah sediakan satu video tapi tak ada dalam sini ya. Cikgu akan sharekan dalam grup WhatsApp kita. Okey? Anak-anak, mari kita tengok ya jenis mikroorganisma yang ketiga, iaitu fungi. Ya. Okey, ini adalah ciri fungi ya.
Fungi kelihatan seperti tumbuhan tetapi tidak ada akar, batang atau daun. Oleh kerana fungi tidak ada klorofil, ia tidak boleh membuat makanan sendiri. Ya, ia juga ada pada air, udara, tanah, benda mereput dan benda hidup. Contoh pertama fungi ya adalah kulat. Ya, kulat yang ada pada roti biasanya kita panggil kulapuk. Ya, jadi kamu boleh nampak dengan mata ya kulapuk ni. Yang kedua adalah yeast. Ya, yeast ini selalu digunakan oleh mama-mama kita untuk membuat roti. Yang ketiga, peninsilium. Tu rupa bentuk peninsilium. Ya. Dan yang keempat, mucor. Okey. Jadi, anak-anak, dari keempat-empat contoh fungi yang cikgu sediakan, ada satu yang special kerana ia boleh dilihat dengan mata kasar, iaitu kulat. Ya. Kulat boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab itu kamu boleh nampak kulapuk jika ia tumbuh pada roti ataupun pada kek yang telah rosak. Faham tak? Inilah gambar ya anak-anak, gambar kulapuk yang ada di atas roti. Anak-anak akan dapat lihat ya, benda halus itu yang dinamakan spora. Ya, spora ni dibebaskan ya daripada sporangium yang telah matang. Bila dia landing atas kawasan roti yang lain, dia mendapat kelembapan, dia pun tumbuh menjadi grup kulapuk yang baru. Nampak tak? Sebab itu kalau kamu perhatikan pada kulapuk yang tumbuh pada roti, kamu dapati dia ada warna-warna yang berbeza. Warna itu ia adalah menunjukkan tahap kematangan kulapuk itu dalam pembesarannya. Okey? Alhamdulillah ya anak-anak, kita dah kenal dengan alga, kita dah kenal protozoa dan juga apa dia yang ketiga? Fungi. Pandai. Alhamdulillah. Ya. Maka sekarang kita tengok jenis mikroorganisma kita yang keempat, iaitu bakteria. Kita dah biasa ya dengan bakteria ni. Sebab apa? Bila mama suruh basuh tangan, dia kata cuci ada banyak kuman. Bakteria banyak kat tangan. Nanti masuk dalam perut. Mama selalu cakap macam tu. Sebab itu sebelum makan, kita kena cuci tangan. Jadi sekarang ya, kita tengok apa dia ciri bakteria. Bakteria ada pada pelbagai persekitaran. Maksudnya apa? Ada dekat mana-mana. Itu je, senang. Ya. Bakteria juga mempunyai pelbagai bentuk, saiz dan juga warna. Jom kita tengok ya beberapa jenis bakteria yang kita kena kenal. Ini namanya Bacillus. Bacillus ni bentuknya rod, ya, macam sausage tapi kecil. Ya. Seterusnya, ini namanya Salmonella. Salmonella ni macam Bacillus tapi dia gemuk sikit dan dia ada tali-tali keliling dia. Okey. Yang ketiga, Streptococcus. Bila kita sebut pasal coccus, maksudnya bentuknya bulat. Strepto itu maksudnya dia memanjang. Bila dia bergabung-gabung-gabung, dia jadi panjang melingkar. Jadi, bakteria jenis ini dipanggil Streptococcus. Okey, bulat, bulat, bulat dan bergabung panjang jadi bentuk yang melingkar. Ya, macam tu contohnya. Senang nak lukis ya. Ingat cikgu cakap bila melukis jangan lukis terlampau kecil. Nanti kamu tak nampak. Ya, nanti kamu tak nampak. Seterusnya, kita ada Escherichia coli. Ya, ataupun dipanggil dengan nama E. coli. Bentuk E. coli macam tu. Senang nak lukis kan? Ya nak. Sebab apa? Keempat-empat bakteria ini memainkan peranan yang penting dalam hidup kita. Nanti kita akan ceritakan tentang hal itu pada section yang seterusnya. Sengaja cikgu sharekan gambar ini anak.
Tadi kita dah cakap dah ya, bakteria ada pelbagai bentuk, warna dan juga saiz. Jadi inilah dia ya yang kita katakan ya bentuk-bentuk bakteria dan susunan dia. Nampak tak tu coccus bulat-bulat kecil ya. Ada juga bulat-bulat dan bila bergabung berbentuk cube. Nampak tak tu nak? Ada pelbagai jenis, ada pelbagai bentuk ya. Yang Streptococcus tu ada dekat bawah sebelah kiri tu, nampak tak? Ya, itu adalah Streptococcus. Ya, ada yang panjang, ada yang berzigzag-zigzag dan sebagainya. Bila kita dah tahu tentang ini, maksudnya kita tahulah patutlah dia mampu hidup dalam pelbagai ya persekitaran. Anak-anak, jom kita move on pada jenis mikroorganisma yang terakhir, iaitu yang kelima yang kita panggil sebagai virus atau virus. Ya. Berikut adalah 3 ciri virus yang kita kena tahu. Yang pertama, ya, ia adalah mikroorganisma yang paling halus. Maksudnya apa? Di kalangan hidupan yang paling seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ini, viruslah yang paling halus. Paling kecil. Jadi oleh kerana dia yang paling kecil, kita akan lihat pada cirinya yang kedua. Ia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Ini bermakna virus tidak mungkin dapat dilihat dengan mata kasar, itu sudah pasti, nombor 1. Yang kedua, ia juga tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Ya, kerana dia halus sangat. Dan yang ketiga, ya, virus hanya boleh membiak dalam organisma hidup. Sebagaimana contoh manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Jom kita berkenalan dengan 3 jenis virus. Ya. Yang pertama, HIV. Kenal tak? Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini? Cuba ingat balik. Yang kedua, influenza. Okey. Dan yang ketiga, yang sedang hangat di pasaran tetapi tak ada siapa nak beli. Ya. Iaitu coronavirus. Anak-anak, ya, jika anak ingat, HIV menyebabkan AIDS, influenza menyebabkan selsema, corona, ya, menyebabkan COVID-19. Apakah persamaan yang terdapat pada ketiga-tiga struktur virus jenis ini? Ya, dia ada struktur yang di luarnya tu. Ya, jika di HIV kita nampak macam donat-donat kecil. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ya, ada orang kata urat-urat halus dekat luar tu. Nampak tak? Influenza pula macam apa ya? Macam satu jenis washing ball yang tengah popular dekat pasaran. Kan? Bentuk dekat luar dia tu macam rambutan tetapi tidaklah begitu panjang sebagaimana yang ada pada rambutan. Corona. Ya, dia ada struktur dekat luar dia. Bulatan bertiga-bertiga tu. Ya. Kesemua struktur ini sebenarnya daripada apa nak? Daripada protein ya. Dan juga ada setengahnya dipanggil dengan nama spike. Kenapa agaknya? Dia ni adalah yang menyebabkan virus ini berjaya tersangkut pada mana-mana bahagian ya dalam tubuh hidupan. Ya, macam manusia, macam haiwan. Okey, kalau tumbuhan tu dia dapat landing ya, tapi bukanlah virus yang ini ya. Virus yang menyerang tumbuhan pula dia akan landing atas daun, atas batang, dia akan hijack sel yang ada pada permukaan daun dan batang itu. Kalau kita bercakap tentang influenza dan corona, ya, dia akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Saluran pernafasan, sama ada melalui hidung ataupun mulut. Kemudian dia akan landing pada mana-mana permukaan, melekat dekat situ dan kemudiannya dia akan hijack sel yang berada di situ. Ya. Bila dapat hijack, dia akan membiak dengan sebanyak-banyaknya, lantas mengganggu proses kehidupan sel tersebut. Itu menyebabkan hidupan itu jatuh sakit.
Itu yang menyebabkan manusia terkena selsema kerana virus influenza dah hijack sel-sel dalam saluran pernafasannya. Nampak tak? Ya, begitu juga dengan coronavirus. Dia serang benda yang sama, iaitu sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan hidupan. Nampak tak nak? Okey ya. Dekat situlah bahayanya ya. Tapi bila kita dapat tahu, insya-Allah ya, kita akan mudah untuk cari vaksinnya dan ubatnya. Ya, itulah kebaikannya kita belajar ya ilmu sains. Anak-anak, ketika tadi kita bercakap tentang alga, cikgu dah janjikan hadiah, betul? Ya, iaitu tentang apa? Alga bioluminasi. Ya, ini adalah fakta yang menarik tentang uh, alga bioluminasi. Okey. Alga ini berada di laut, ya, tadi kita dah tahu, ya. Dia mengeluarkan cahaya pada waktu malam, ya. Ada setengahnya warna biru, ada setengahnya warna kehijau-hijauan, ya. Datang daripada mana cahaya tu? Cahayanya datangnya daripada ada setengah alga ini sebenarnya dia macam panel solar. Pada waktu siang dia memerangkap tenaga haba, tenaga cahaya masuk ke dalam tubuh dia. Dan pada waktu malam, apabila disentuh oleh sesuatu, cahaya itu terkeluar semula. Itu ada setengahnya yang macam tu. Okey. Dalam contoh yang saya tunjukkan ini, ada berada di mana? Ia ada di pantai di Tusan, Miri, Sarawak. Saya pun baru dapat tahu. Ya, selama ini saya menyimpan hasrat untuk pergi ke negara luar untuk melihat kewujudan alga ini. Tapi rupanya ada di Miri, Sarawak. Ya, begitu juga dengan Pulau Matsu di Taiwan dan juga Tonsai di Krabi. Ya, alga jenis ini disebabkan oleh dinoflagellates. Ya, kalau di Miri, Sarawak dan Taiwan jenisnya sama, dinoflagellates. Ya, ia dikenali sebagai fenomena tangisan biru kerananya warnanya biru. Ya, bila kamu sentuh dia, dia tersentuh dengan batu-batu di tepi pantai, dengan pasir di tepi pantai, dia pun mengeluarkan cahaya biru itu. Okey? Tapi sayangnya, baru-baru ini seorang pakar kaji laut, Chan Min Hu daripada Universiti Florida Selatan, menggelar alga ini sebagai alga yang bertoksik. Kenapa? Rupa-rupanya bila kita nampak semakin banyak warna biru itu, semakin luas kawasannya, ia menunjukkan bahawa kawasan tersebut telah tercemar ya daripada dengan satu bahan yang dipanggil nitrates. Nitrates ini adalah bahan buangan baja tumbuhan ya. Kita memberi baja kepada ladang-ladang kita dan meresap ke dalam tanah, lalu ia mengikut saliran air bawah tanah lantas pergi ke laut. Di laut itu ya, nitrates tadi menjadi bahan makanan kepada alga. Sebab itu alga itu boleh bertumbuh dengan cepat, membiak dengan banyak. Dan akhirnya kawasan tersebut telah ditandakan sebagai warna biru pada waktu malam. Pada setengah-setengah tempat memang ia menjadi satu kawasan pelancongan. Ya, tapi itu terpulanglah. Ya, kita nak tengok dia sebagai apa? Cantiknya dia memang hebat. Ya, tapi maksudnya kena berhati-hati bila datang dekat padanya. Okay, now. Tapi jangan ya, saya nak kena ingatkan ya, mungkin anak-anak akan Google dan anak-anak akan jumpa juga peristiwa ini, fenomena ini di pantai-pantai yang lain. Tapi kena baca baik-baik. Kerana apabila saya baca baik-baik ya, bukan setakat warna biru ini disebabkan oleh alga. Ia juga disebabkan oleh haiwan yang lain, hidupan yang lain. Sebagai contohnya di Toyama Bay, Japan, dekat Jepun. Okey, warna kebiruan luminasi ini disebabkan oleh sejenis apa? Ia sejenis sotong. Ia ada pada tentakel, pada sesungut sotong tu warna biru tu. Jadi bila dia berdekatan dengan pantai, berlaga bermain air sesama sendiri, terlompat-lompat, akhirnya warna itu terkeluar. Ya, di Jepun, di Toyama ini, sotong ini dipanggil firefly squids. Tahu tak firefly apa? Kunang-kunang. Kunang-kunang kan ada keluarkan warna. Macam ni jugalah konsep dia yang sama. Okey. Dan yang ketiga, ya, iaitu di Vadu Island, The Maldives. Dekat Pulau Maldives, ya.
Dekat Pulau Maldives pula ada juga ya pantai dia yang berwarna kebiru-biruan seperti ini pada waktu malam. Tapi bukan disebabkan juga oleh alga. Ia disebabkan oleh Ostracod crustacea. Ya, bila saya tengok apa dia Ostracod crustacea ni? Rupanya dia adalah satu keluarga daripada sejenis udang. Maksudnya apa? Bukan setakat alga yang boleh bioluminasi mengeluarkan cahaya seperti ini, tapi juga ada sejenis sotong, sejenis udang juga mampu ya mengeluarkan cahaya seperti itu. Hebat tak ciptaan Allah anak-anak? Hebat kan? Jadi anak-anak ya, jangan takut nak belajar sains hanya kerana kena kenal PB, PR, PM. No, 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 no. Ya, anggaplah ini satu daya penarik untuk kita terus belajar sains ya. Gembira dengan sains. Semoga Allah sayang kita. Ya, semoga kita kenal Allah. Allah sayang kita. Rasulullah sayang kita. Insya Allah. Baik, ini adalah tugasan kita pada kali ini. Kena buat apa ya? Selain daripada kita dah salin nota tadi, dah lukis semua jenis mikroorganisma, cikgu nak anak-anak sediakan ya. Ini dia buku scrap. Tapi bukanlah seorang satu buku scrap. Cikgu dah bagikan kepada kumpulan berlima-lima. Setiap murid akan membuat helaian maklumat berkenaan mikroorganisma tertentu pada sehelai kertas A4. Muka hadapan buku scrap akan disediakan oleh ketua kumpulan. Tulis maklumat, lukis gambar, hias helaian dengan kreatif, cantik dan kemas. Simpan dalam buku Sains 2. Bila naik sekolah nanti, kita akan kumpulkan ikut kumpulan dan cikgu akan bindingkan. Bolehlah jadi kamu punya rujukan dalam kelas. Insya Allah. Baik anak-anak, ya, ini adalah pembahagian kumpulan untuk projek buku scrap kita. Nama yang paling atas tu cikgu dah letakkan huruf K, maksudnya ketua. Okey. Siapa yang kena buat A itu adalah alga, ya, P adalah protozoa, F adalah fungi, B adalah bakteria, V adalah virus, ya. Dan ketua juga jangan lupa ya kamu bertanggungjawab untuk buat cover depan buku scrap ini. Tolong hias cantik-cantik, buat dengan kemas ya. Anak, kita akan gabungkan bila sekolah naik nanti. All the best. Alhamdulillah ya anak-anak, kita dah belajar dua subtopik dalam mikroorganisma, iaitu apa? Ya, kita dah tahu apa maksud mikroorganisma. Kita juga dah tahu apa dia 5 jenis mikroorganisma yang kita kena kenal. Ya, jangan lupa tentang Ali pergi France bon voyage, iaitu apa? Alga, protozoa, fungi, lagi bakteria, virus. Bagus, terbaik anak cikgu. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.